Semalam saya dapat satu video yang viral di TikTok berkaitan dengan seorang wanita ni. Dia mengadu yang dia tak mampu nak lantik lawyer. Dia kata sebelum ni kes syariah lah. Dia kata dia dah sebelum ni dah bincang dengan suami untuk bercerai secara baik di mahkamah syariah. Dan setelah pergi mahkamah, tak tengok suami dia lantik lawyer, dan kes tu ditangguhkan atas beberapa sebab lah. Jadi dia kata nanyalah pada dia tak mampu lantik lawyer, jadi macam mana kes dia terpaksa tangguh dan sebagainya. Okey, baik. Kena faham bahawa satunya bukannya wajib untuk kita lantik lawyer untuk mana-mana kes. Cuma lawyer ni memudah cara lah, sebab lawyer dia tahu, dia faham undang-undang dan juga prosedur-prosedur yang berkaitan. Jadi mudahlah kalau ada lawyer ni. Lawyer dia akan tetapkan fee berdasarkan kepada kerja yang lakukan. Macam mahkamah syariah ni, dia mungkinlah fee dia tu agak besar apabila melibatkan tuntutan-tuntutan lain. Macam mahkamah sivil, dia satu saman je, jalanlah sampai habis. Apa-apa je permohonan daripada dalam tindakan yang sama dalam mahkamah sivil ni, dia di bawah satu saman yang sama. Tapi kalau di mahkamah syariah, cerai lain, hardanah lain, nafkah lain, muta'ah lain, atas pencarian lain. Setiap satu benda yang saya sebutkan tadi ni, dia kena difailkan secara berasingan. Kalau macam cerai saja, mungkin harga dia tidaklah semahal ataupun se-complicated permohonan-permohonan yang lain tu. Sebab cerai ni apatah lagi orang melibatkan setuju antara kedua-duanya. Jadi mungkin lawyer pun mengenakan fee yang mungkin rendah. Tapi untuk permohonan-permohonan lain tu, sebabnya macam saya cerita tadi lah, macam atas pencarian kena buat satu permohonan, hearing, bicara pun asing. Jadi mungkin atas faktor itu fee dia jadi berbeza dan fee pun akan jadi agak mahal. Baik, macam mana kalau tak mampu lantik lawyer? Kalau tak mampu lantik lawyer ni, tak semestinya tak boleh ambil lawyer. Boleh cuba approach badan-badan yang boleh membantu. Sebagai contoh, Jabatan Bantuan Guaman. Boleh search ataupun Google JBG, Jabatan Bantuan Guaman ni, di mana mereka ada memberikan khidmat bantuan kepada khidmat bantuan untuk mahkamah, sama ada mahkamah sivil maupun mahkamah syariah dalam berkaitan dengan hal keluarga ni. Tapi mereka ada ujian lah untuk memastikan mereka bantu ni kepada orang yang betul, iaitu betul-betul tidak mampu. Dan ada kes yang saya pernah buat, lawan saya ni, dia tak ambil lawyer, tapi dia cuba approach Jabatan Bantuan Guaman sebab dia kata dia tak mampu. Jabatan Bantuan Guaman Siasat akhirnya membuktikan dia ni sebenarnya mampu, dan dia sebenarnya tidaklah bercakap benar dalam kes dia. Jadi Batang JBG ni dia tolak lah, sebab dia tak naklah mewakili orang yang sebegini. Jadi kalau betul kita tak mampu dan kita rasa kita kuat dalam kes kita ni, cuba approach JBG ni. Itu yang pertama. Kalau di wilayah persekutuan dalam kes syariah, boleh cuba approach Majlis Agama Islam, especially kepada para asnaf lah, di mana mereka pun ada peruntukan memberikan bantuan kepada mana-mana individu yang tidak mampu bagi mewakili mereka dalam kes syariah. Selain daripada itu, satu lagi boleh cuba approach juga State Bar ataupun di Bar Council sekalipun, di mana Badan Peguam ni, sivil ni, dia ada wakil di setiap negeri, dan ada satu unit yang dipanggilkan legal aid ataupun bantuan undang-undang ni lah. Mereka akan siasat sama ada betul kita mampu ataupun tidak mampu. Dan kalau kita berjaya buktikan bahawa kita tidak mampu, dan setelah mereka lihat kekuatan kes kita, mereka boleh membantu kita kalau kita perlukan khidmat mereka, untuk mereka wakili kita di mahkamah. Jadi adalah beberapa cara untuk kita approach badan-badan tertentu kalau kita tak mampu lantik peguam. Jadi jangan putus asa, cuba dulu. Dan kalau tak boleh sangat, cubalah cari peguam-peguam yang lain. Cubalah minta budi bicara. Sebab peguam ni dia bukannya strict, dia kena tetapkan satu fee tu. Boleh cuba berbincang dari hati ke hati, dan mungkin ada peguam yang mungkin dia boleh mengenakan bayaran yang kurang kerana ingin membantu. Dan malah ada juga peguam yang mengenakan khidmat secara percuma ataupun pro bono ni. Tapi bergantung kepada kes lah. Kalau kita, yang pentingnya kita kena betul-betul tidak mampu. Jadi itu sahaja. Jadi cubalah dan janganlah berputus asa. Assalamualaikum.